Izham dah dapat seekor ikan masa tu. Karim boleh pula tengok cerita biru tu balik. Masa dia tengah tengok tu, terdengar bunyi milai. Izham dah rasa tak sedap hati. Dia ajak Karim balik rumah. Karim bersuara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan kisah yang dihantar oleh sahabat saya yang bernama Izham. Cerita ni tentang pengalaman seram yang beliau alami selama bekerja sebagai salesman yang selalu travel jauh-jauh hingga ke pelosok negara ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Sebelum tu saya nak ambil kesempatan ni untuk promote buku Abang J ni. Dalamnya ada 4 kisah. Dalam buku pertama ni ada 4 kisah. Kepada yang berminat untuk dapatkan buku ni, saya akan letakkan link WhatsApp, nombor telefon Abang J dekat description box dekat bawah. Okey, ini dia 5 random shoutout untuk para subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah ni. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nurul Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Peristiwa ini terjadi waktu Izham memandu kereta sendirian dalam perjalanan pulang dari Tangkak ke Temerloh. Izham ni bekerja sebagai salesman yang selalu travel jauh-jauh. Laluan tu dah banyak kali dia lalu dan inilah pertama kali dia kena gangguan macam tu. Kebiasaannya bila memandu malam, Izham akan buka aircon dan buka tingkap separuh je. Masa tu jam dah lebih kurang pukul 10 malam. Selalunya Izham akan lalu ikut jalan shortcut, iaitu jalan Kampung Londah nak ke Jalan Palung. Dari jalan Kampung Londah, sebelum sampai ke Simpang 3 Pasir Besar dan laluan ke Palung, dekat sana ada laluan kereta api sebelah kiri. Dekat situ Izham dah mula terkena gangguan. Tiba-tiba dia terhidu bau yang sangat wangi. Memang dia selalu bau wangi dekat kawasan tu bila lalu dekat situ. Cuma bau je lah, tak ada gangguan yang lain pun. Dekat Simpang 3 tu, Izham akan belok ke kiri ikut laluan ke Pasir Besar. Masa tengah mandu ikut jalan tu, dekat selekoh pertama, Izham ternampak macam ada kelibat dekat tepi tiang elektrik. Tapi dia buat tak tahu je dan teruskan perjalanan. Tiba di selekoh yang kedua. Kali ni Izham nampak pocong terpacak dekat situ, tepat memandang ke arah dia. Izham perasan pocong tu macam ikut kereta dia. Habis bulu roma dia terus meremang. Dia teruskan perjalanan dan sampai stesen minyak BHP. Dia pun belok ke kanan. Dekat jalan tu, sebelum sampai Petronas, akan lalu kawasan pokok sawit dan hutan-hutan di kiri kanan jalan. Masa tengah memandu tu, tiba-tiba kereta dia jadi semput. Izham terus bagi signal untuk berhenti di tepi jalan yang penuh dengan semak. Enjin terus mati. Waktu tu jam dah lebih kurang pukul 11 malam. Tak ada langsung kenderaan yang lalu. Izham terfikir juga nak keluar dari kereta untuk periksa enjin, tapi dia tak berani. Jadi dia nekat tunggu dalam kereta. Izham cubalah start kereta dia, tapi tak mau hidup juga. Macam minyak tak naik. Tiba-tiba Izham terdengar bunyi ketukan dekat sebelah kiri cermin kereta dia. Bukan macam bunyi kita ketuk rumah tu.
Bukan, bunyi ketukan tu satu-satu. Top, top, top. Lama ketukan tu. Izam sebesalah nak pandang ke kiri ke tak, sebab kawasan tu gelap sangat. Makin lama makin kuat pula ketukan tu. Top, top, top. Tak berhenti-henti. Bila dia pandang guna hujung-hujung mata, tak nampak apa. Tapi bila dia pandang betul-betul, Izham terperanjat bila ternampak pocong yang dia nampak tadi tengah ketuk cermin kereta dia guna kepala. Tup, 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 tup. Izham terkedu, habis lupa ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Izham terus diamkan diri dalam kereta. Bunyi ketukan tu tak berhenti. Top, top, top. Pocong tu hentak guna kepala. Masa tu tingkap kereta sebelah pemandu tak tutup lagi. Sambil baca bismillah, Izham raba tempat start kereta. Dia raba-raba, macam ada kain. Kain apa pula ni? Kemudian dalam keadaan tergeta-geta tu, Izham buka lampu handphone dan suluh dekat tempat letak kunci kereta dia tu. Dia nampak ada satu sarung tangan yang pegang kunci dia tu. Masa tu hanya Tuhan je yang tahu perasaan Izham. Dia tak tahu nak buat apa dah. Dia nak lari ke, nak tunggu ke, nak menjerit ke. Kejadian tu jadi lebih kurang setengah jam. Kemudian Izham cuba tenangkan hati dengan keadaan tepi dia ada pocong yang tengah hentak-hentak kepala dekat tingkap tu. Tok, tok, tok. Dekat tempat start kereta pula ada sarung tangan warna putih tengah pegang kunci kereta dia. Dengan perlahan-lahan Izham cuba buka surah-surah suci dari handphone dia, tapi malangnya line handphone pula tak ada. Akhirnya bila dah rasa tenang sikit, Izham baca ayat-ayat suci yang dia hafal. Lebih kurang 5 minit kemudian, bunyi ketukan tu dah tak kedengaran lagi. Tapi bila Izham pandang sebelah kiri cermin, pocong tu masih ada dekat situ, berdiri tegak. Dia pandang tempat kunci pula. Sarung tangan tu masih ada lagi. Kejadian tu dah setengah jam jadi. Lama-lama perasaan takut tu dah mula hilang. Kemudian Izham bersuara, "Aku minta tolong, lepaskan aku. Aku nak balik. Aku ada anak bini lagi dekat rumah. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Harap kau faham sebelum aku baca ayat lain." Lepas tu Izham tunggu kejap. Tak lama kemudian, sarung tangan dekat tempat start kunci tu lepaskan kunci kereta dan perlahan-lahan keluar ikut tingkap. Cuma nampak sarung tangan je yang bergerak. Tanpa buang masa, Izham terus start kereta dan terus pecut sampai ke Temerloh. Alhamdulillah, tak ada gangguan lepas tu hingga tiba di rumah dia. Izham ni asal dari Felda. Masa tengah tunggu keputusan SPM, dia nak cari duit lah sikit. Jadi Izham kerja ikut lori. Nak dijadikan cerita, satu hari tu dia lewat keluar dari ladang dalam pukul 7.30 malam. Dalam perjalanan nak keluar dari ladang sawit tu, kebetulan baru lepas hujan. Jadi jalan dalam ladang kelapa sawit tu berselut dengan berlopak-lopak. Mereka bertiga dalam lori, Izham, Zaki dan Cik Hussein sebagai pemandu lori. Lebih kurang 5 km lagi nak keluar ke jalan besar. Tiba-tiba tayar lori mereka terlekat dalam lopak. Jadi lori tak boleh nak jalan. Waktu tu dalam pukul 8 malam. Cik Hussein pun telefon lah minta backhoe datang untuk tarik lori tersangkut, sebab lori penuh dengan muatan kelapa sawit. Tunggulah mereka bertiga dalam lori sementara backhoe nak datang. Tak lama kemudian Izham terasa nak terkencing. Jadi dia pun keluar dari lori dan menuju ke tepi pokok dekat sekitar kawasan tu. Masa dia tengah kencing tu, Izham ternampak macam ada kain putih terbang. Zap sekali. Izham buat tak tahu je lah, sebab dia tahu memang tempat dia dekat situ, memang tempat dia lah. Bila dah selesai, cepat-cepat Izham masuk dalam lori dengan wajah yang pucat. Izham tak cerita apa yang terjadi pada kawan dia masa tu. Tiba-tiba Cik Hussein tengok Izham dan perasan muka Izham ni pucat. Cik Hussein bersuara, "Ini dalam hutan, tempat dia. Buat tenang je, jangan baca apa-apa pun." Maksud Cik Hussein tu jangan baca apa-apa, bila kita dah mula baca ayat suci nanti akan ganggu tempat dia lah kiranya. Jadi mereka bertiga duduklah diam-diam dalam lori tu sementara tunggu backhoe datang. Lampu lori terpasang. Mereka bertiga pun berborak-borak lah sementara tunggu tu. Tiba-tiba dekat depan mereka
di celah-celah pokok kelapa sawit, mereka ternampak kelibat putih macam main-mainkan mereka bertiga. Kejap dia muncul sebelah kiri, kejap dia muncul sebelah kanan, dan makin lama makin dekat dengan lori. Kemudian Cik Husin suruh Izham dengan Zaki pejam mata. Terdengar Cik Husin baca ayat-ayat suci. Izham tanyalah kenapa Cik Husin baca. Kau diam, jangan bersuara, kata Cik Husin. Tak lama kemudian Cik Husin suruh buka mata. Dah tak nampak kelibat tu. Dah tak tahu nak buat apa dalam tu. Mereka bertiga pun isaplah rokok. Izham duduk tengah-tengah, Zaki duduk sebelah pintu belah sini. Sambil isap rokok tu, tangan Zaki keluarlah ikut tingkap lori tu nak buang abu rokok. Tiba-tiba dia nak angkat tangan, tak boleh. Yelah, tak boleh. Dia minta tolong. Izham dengan Cik Husin tepi pinga. Nak tolong apa? Lepas tu Zaki cakap tangan dia macam ada orang pegang dari luar, tak boleh nak angkat. Cik Husin ajak Izham keluar pergi tengok. Bila Izham tengok, dia nampak ada tangan berbulu lebat tengah pegang tangan Zaki. Meronta-ronta Zaki dekat dalam lori. Cik Husin suruh Izham baca Al-Fatihah. Kemudian baru je Cik Husin nak azan, tangan berbulu tu dah lepaskan tangan Zaki. Lepas tu terus dia tutup tingkap. Tapi tak tutup sepenuhnya lah, panas. Lori pula tak ada aircon. Bila dah masuk dalam lori tu, semua tergamam. Senyap je. Backhoe pula tak sampai-sampai. Dari tadi bila telefon cakap on the way je. Dah berapa kali on the way pun dah tak tahulah. Jadi mereka tunggulah dalam lori tu. Dalam 15 minit kemudian, mereka kena ganggu lagi. Kali ni ada kain putih tutup cermin depan lori dan terdengar bunyi mengilai. Tapi bunyi mengilai tu sayup-sayup je. Orang cakap kalau bunyi jauh, benda tu ada dekat kita. Masa benda tu mengilai, terdengar pula macam ada sesuatu tengah berjalan atas bumbung lori. Dup, dup, dup. Zaki terus terkencing. Memang masa tu mereka semua dalam ketakutan. Cik Husin pun dah terketar-ketar. Semua pejam mata masa tu. Nak buka surah masa tu mana ada handphone canggih. Guna handphone Nokia 3310 tu lah. Handphone Nokia tu dulu kita boleh tulis tulisan kan. Ada tulisan Allah Muhammad. Cik Husin buka tulisan tu, dia peluk dengan badan yang terketar-ketar. Bunyi mengilai tu masih kedengaran lagi. Tak lama kemudian, mereka nampak cahaya dekat depan. Rupa-rupanya backhoe dah sampai. Bila backhoe dah dekat, baru mereka bertiga keluar dengan wajah yang pucat lesi. Bila tanya orang yang bawa backhoe tu, dia cakap memang dah ramai kena dekat kawasan ni. Dan rupa-rupanya kawasan tepi ni dulu adalah penempatan orang asli. Jadi orang asli ada cara nak tanam mayat kaum mereka tu. Sama ada tanam atau gantung atas pokok. Mereka berhenti pula betul-betul tepi pokok tu. Lepas kejadian tu, mereka bertiga terus demam. Kecoh satu kampung masa tu. Memang menjadi satu pengalaman yang tak dapat Izham lupakan bila lalu kawasan tu. Okey, kisah ketiga ni tentang mancing. Terjadi dalam tahun lepas. Ada kawan Izham ni, kita sebut je nama dia Karim. Karim ajak Izham mancing dekat Maran. Kawasan mancing ni dekat kawasan kebun orang. Bila dah sampai, masing-masing lah cari pot nak baling umpan. Masa tu jam dah pukul 10.30 malam. Masa tengah memancing tu, Karim cakap dia bosan. Biasalah bosan menunggu. Jadi dia pun main game. Izham cakap dekat dia, jangan bising-bising, kita dekat tempat orang ni. Karim cakap okey lah. Bila dah bosan main game, boleh pula si Karim ni buka cerita biru. Izham bersuara, kau ni pun terbiat ke? Jadi masalah nanti. Tak ada apalah, nenek aku cakap baca bismillah 3 kali, tak ada masalah. Jangan cakap besar Karim. Tak lama kemudian, dekat belakang mereka berdua ni ada kawasan kebun pokok pisang. Tiba-tiba mereka terdengar macam ada orang jalan ramai-ramai dalam kebun pisang. Lebih kurang 5 ke 6 orang lah, langgar daun-daun pokok pisang tu. Karim terus suruh dekat belakang. Tak nampak apa. Izham dah mula rasa meremang. Bila dah tak nampak apa-apa tu, mereka sambunglah mancing semula. Izham dah dapat seekor ikan masa tu. Karim boleh pula tengok cerita biru tu balik. Masa dia tengah tengok tu, terdengar bunyi mengilai. Izham dah rasa tak sedap hati. Dia ajak Karim balik rumah.
Karim bersuara. Tenanglah, lantaklah benda tu. Dia datang nanti aku hadap. Izham pun sambung mancing semula. Mereka berdua ni mancing bawah pokok besar. Tak semena-mena ranting pokok tu bergegar-gegar. 4-5 helai daun jatuh atas kepala mereka. Si Karim ni pula jenis tak beradab sikit. Dia terus suluh atas pokok besar tu. Tapi Izham tak tengok. Dia tengah tengok joran. Bila dia suluh tu, lampu suluh yang dia pegang terus terlepas dari tangan, jatuh ke tanah. Izham bertanyalah, kau kenapa? Dah lembik tangan tu. Weh, jom balik. Awal lagi, belum pukul 12. Ikan baru seekor je dapat. Jomlah balik. Kau tenang, mulut jaga. Tempat orang ni, kita bukan nak buat apa, nak mancing je. Tak apalah, kau ada aku tunggu. Mereka ada pasang lilin dekat tengah tu. Lilin kecil je sebab nak pasang umpan senang. Tiba-tiba lilin tu terpadam. Angin tak ada, apa tak ada, terpadam. Mereka nyalakan balik, terpadam lagi. 3-4 kali pasang api, asyik terpadam je. Akhirnya Karim nyalakan lilin sambil ngadap ke belakang. Tiba-tiba Karim terus mengelupur lari naik atas. Tinggallah Izham seorang dekat sungai tu. Izham jadi terpinga lah. Kenapa si Karim ni? Bila tengok Karim dah lari, Izham pun kemas barang-barang dan menuju ke kereta. Sampai dekat kereta, muka Karim dah pucat lesi. Terus dia ajak balik. Izham ni tak tahu apa pun, dia cakap okey je lah nak balik. Kawasan tempat mereka mancing ni, kalau nak keluar ke jalan besar, lebih kurang 20 minit jugalah nak jalan. Jalan kampung banyak selekoh. Bila dah keluar ke jalan besar tu, tak lama lepas tu Karim ajak berhenti minum. Mereka pun berhenti minum kejap. Masa tengah minum tu, barulah Karim buka cerita. Rupa-rupanya masa dia suluh atas pokok tu, sampai lampu suluh dia terlepas tu, dia nampak ada 2 kelibat putih tengah duduk atas dalam pokok sambil berhati ke bawah. Parti mereka berdua. Yang masa dia tengah cucuh api dan terus lari tu pula, Karim cakap ada kepala datang dekat dia. Kepala je, dengan wajah berkedut seribu, dipenuhi dengan darah. Masa tengah lari tu, Karim sempat toleh ke belakang dan nampak kepala tu masih hadir dekat situ, dekat sebelah Izham. Tapi Izham tak nampak apa-apa, dia cakap. Lepas minum tu, Karim terus hantar Izham balik ke rumah. Karim cakap dia nak balik terus ke Triang. Pagi esoknya, Izham nampak kereta Karim dekat luar rumah. Rupa-rupanya Karim tidur dalam kereta. Malam tu dia demam. Dia pun tak panggil si Izham tu. Okey, itu dia 3 cerita daripada Izham. Kalau anda suka dengan cerita ni, boleh tengok cerita ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.